Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan para tetamu Allah, para jemaah sekalian, tuan-tuan, para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة wa abwabal ilmi wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan, kesembuhan, keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, segala pintu-pintu yang membawa kepada kesatuan, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah, para penonton juga yang berada di rumah melalui online Facebook. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam kuliah. Walaupun berita setiap hari kita dengar kadang-kala boleh stres. Angka meningkat, seram juga dengar. Tapi itulah, kita hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah dia meningkat sekejap saja, turun baliklah. Dan kita pun takut juga masjid-masjid, mudah-mudahan insya-Allah terus dibuka dan dapat melakukan solat berjamaah. Itu yang lebih utama. Kalau kuliah ni mudah-mudahan insya-Allah diteruskan. Dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita hidup pada 2022, tahun baru dah. Tahun minggu lepas kita kata insya-Allah berjumpa tahun depan, maknanya kita dah masuk tahun depan ya. 2022, alhamdulillah kita masih sihat walafiat. Semoga kita ni menjadi khadim khadamlah untuk umat Islam di seluruh dunia, insya-Allah membantu agama Islam ni dengan apa yang kita mampu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan ni pun hujan, hari ini masih lagi hujan. Kemarin 3 hari kita pun bimbang, takut-takut Singapura ni dah negara kecil, tapi mudah-mudahan insya-Allah lah berkat jemaah Masjid Darul Ma'mur, insya-Allah selamat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan pengajian kita bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Dan kita masih lagi cuba ulang kaji. Tapi kadang-kadang pun ulang kaji benda dah 3 tahun. Pasal kita kemarin 2 tahun, hampir 2 tahun lebih kita stop pasal COVID ni. Jadi ini pun ulang kaji, silap-silap kita pun dah tak ingat apa yang kita belajar. InsyaAllah hari ini kita nak membicarakan tentang 2 ayat dan 1 surah. Kelebihannya seperti ibadah seluruh malam. Ini satu kelebihan luar biasa para jemaah. Kita ni beruntung menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan sedikit tetapi Allah kurniakan kelebihan seperti menggunung pahalanya. Jadi antaranya bacaan 2 ayat dan 1 surah, kelebihannya seperti ibadah seluruh malam. Ini betul para jemaah. Bukan main-main, ini betul. Dan kita selalu kalau kita dengar tentang orang yang ibadah seluruh malam ni, memang ada orang-orang salih dibuat. Tapi ada amalan seperti kita tahulah sembahyang subuh berjamaah. Ini pun ada hadis sahih, sembahyang subuh berjamaah terutama di masjid, pahala seperti ibadah seluruh malam. Cuma kadang-kadang kita tak perasan, di sana ada ayat-ayat Al-Quran, surah. Yang mana kita insya-Allah kita bicarakan 2 ayat
dan satu surah kelebihan seperti ibadah seluruh malam, insya-Allah seperti sembahyang subuh berjamaah terutama di masjid. Tapi jangan pula kita tinggal subuh berjamaah di masjid, subuh pun berjamaah di masjid juga, tapi ini pun kita cuba amalkan. Mudah-mudahan Allah Taala meningkatkan darjat kita dan mudah-mudahan dapat kemuliaan di hari akhirat, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pengajian kita seperti biasa dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan salih dan mudah-mudahan dikurniakan kepada kita Jannatul Firdausil A'la bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita pun doakan sama-sama juga untuk saudara-saudara kita yang berada di negara jiran kita Malaysia ni. Hujan masya-Allah. Kita tengok yang ada sekarang hujan pun kita pun risau. Bagaimana keadaan di negara jiran kita lagi risau. Pasal saya dengar berita kadang-kadang dia punya air naik itu dalam sekejap. Naik. Tak sempat sampai nak siap-siap barang. Ya, itu yang kita doakanlah, mudah-mudahan mereka diberikan jalan keluar daripada masalah mereka. Walaupun ada televisyen ada mereka menuduhlah pihak-pihak tertentu, tapi itulah kita tak mau kita cuba selesaikan masalah dengan cara baik. Baik, insya-Allah pada malam ini kita cuba menghuraikan tajuk berkenaan 2 ayat satu surah yang mana kelebihannya seperti ibadah seluruh malam. Dalam buku ni Pahala Hidup 7,000 tahun ada disebutkan surah tersebut, tapi 2 ayat tersebut tak ada dalam buku ni. Jadi sebagai tambahan, tapi dalam buku lain adalah bukunya pun kita dah belajar dulu para jemaah dululah, sebelum kita belajar Pahala Hidup 7,000 tahun, kita dah belajar buku ni, Amalan bagi Menjauhkan Kesusahan Hidup. Dulu kita dah belajar 4 tahun dululah, saya 5 tahun. Mungkin siapa-siapa yang ikuti itu yang 2 ayat ada di sini dan surah tu ada dalam buku Pahala Hidup 7,000 tahun. Baik, kita masuk dahulu berkenaan 2 ayat tu. Apa ayat tu? Masya Allah, kelebihannya seperti ibadah seluruh malam. Betul. Sebab orang-orang sekarang ni memanglah curious. Dia kata, ini silap-silap ni hadis palsu. Mana ada ayat Quran baca seperti ibadah seluruh malam? Hadis palsu. Tuan-tuan, para jemaah ni bukan hadis palsu. Hadis sahih, riwayat iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Dipanggil muttafaqun alaihi. Baik, apa hadisnya? Ya, di mana Rasulullah, iaitu apa ayat dia dulu, apa hadis, apa ayat dia, iaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Para jemaah, senang, simple dan mudah. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai habis, ila akhirih. Ini sekarang pun senang kalau kita nak cek 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Mana satu kita boleh cek dekat kita punya handphone. Kadang-kadang sekarang pun saya percaya kebanyakan kita ni handphone ada masukkan app Quran. Kita boleh tulis kat situ, nak cari ayat terakhir apa dia. La yukallifullahu nafsan. Tulis keluar ni. Ini 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nanti insya-Allah akan diterangkan kenapa kelebihan ni sampai diberikan seperti ibadah seluruh malam. Kenapa? Hadisnya ada, tapi kenapa?
Nanti insyaAllah juga akan dihuraikan tafsiran yang lebih kurang dan mudah-mudahan nanti insyaAllah kita lihat tafsirannya, kita akan merasa kagum lah. Dan ini juga ayat yang mana Rasulullah memberitahu, diberikan kepada umatnya, diberikan kepada Rasulullah, tidak pernah diberikan sebelumnya dan sesudah Rasulullah. Memang sesudah pun memang tak adalah sebab Rasulullah khatimun nubuwah, akhir Nabi. Baik, hadis Rasulullah SAW tentang, saya bacakan hadisnya dulu, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Sesiapa yang membaca al-ayataini, dua ayat min akhir suratil Baqarah, pada akhir surah Al-Baqarah, fi lailatin, ini dia para jemaah, dibaca pada waktu malam. Rasulullah menyebut fi lailatin, dibaca pada waktu malam. Kafatahu, maknanya cukuplah bagi dia. Ini Rasulullah SAW apabila menyebut kafatahu, cukuplah bagi dia untuk malam tu. Di sini para ulama berbeza pendapat. Apa makna cukuplah dia untuk malam tersebut? Sebelum saya nak huraikan pendapat para ulama maksud tersebut, saya terangkan sedikit. Kalau kita belajar ilmu hadis, tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, begitu juga para penonton di rumah, kalau sekiranya disebut riwayat Imam Bukhari dan Muslim ni, kira kalau ulama kita kata dah 99% insya-Allah hadis sahih. Apa pasal pula 99%? 100% lah. Dah macam-macam macam kadang-kadang kita tengok ni benda-benda buang bakteria tu, sanitizer. 99.9% buang bakteria. Taruhlah 100%. Pasal apa yang lagi persen tu ada dah. Jadi disebut 99% insya-Allah hadis sahih sebab kadang-kadang berlaku juga perawi hadis yang meriwayatkan hadis kadang-kala pun ada berlaku kesilapan juga. Ni yang jadi insya-Allah hadisnya sahih, Bukhari dan Muslim, yang kira paling tertinggilah di darjat hadis kalau sekiranya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Baik, di sini saya nak tekankan mana hadis ni sahih insya-Allah. Apa maksud Nabi sebut ni pada malam hari dibaca dua ayat terakhir Al-Baqarah, kafatahu, cukup bagi dia. Di sini kita perlu huraian daripada para ulama kita. Jadi pertama ni kita nak fokus di sini. Di kalangan mereka, ramai di kalangan para ulama yang menafsirkan hadis ini bahawa kafatahu an qiyamil lail. Ini dia. Cukuplah dengan dua ayat terakhir Al-Baqarah daripada qiyamul lail. Sembahyang tahajud. Kita tahu sembahyang tahajud ni yang masyhur lepas tengah malam tu sudah dibolehkan. Lagi bagus 2/3 malam. Lagi bagus lepas tidur. Walaupun memang tuan-tuan para jemaah ada pendapat di kalangan ulama kita segelintir yang mengatakan boleh sembahyang tahajud pukul 10, pukul 11 pun dah boleh. Tapi sebaik-baiknya lah. Ini makna boleh, maknanya insya-Allah, cuma kita nak yang terbaik, yang bagusnya lepas bangun tidur, dan yang terbaik lagi 2/3 malam. Pukul 3 pagi, 4 pagi itu yang the best. Pasal apa? Al-Quran pun ada sebut, hadis pun ada sebut, di mana apabila 2/3 Al-Quran, maka ditanya, Allah Ta'ala tanya, siapa yang meminta kepadaku akan dikabulkan, siapa meminta ampun kepadaku akan diampunkan dosa. Ini 2/3 malam. Pasal apa? Ini pun ada orang tanya, kenapa 2/3 malam pula? Sebab waktu itu ramai orang sedang tidur. Dan menunjukkan keikhlasan. Maknanya kita bangun pukul 3 pagi, ibadah kepada Allah, orang lain sedang tidur, menunjukkan kita betul-betul ikhlas mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Itu sebabnya. Sebab keikhlasan ni satu perkara yang cukup luar biasa. Itulah Allah Ta'ala terima. Jadi di sini tafsiran yang ramai para ulama terangkan, kafatahu, iaitu cukuplah dia daripada qiyamul lail. Maknanya seperti ibadah sama ada seluruh malam ataupun separuh malam. Jadi siapa-siapa tuan, insya-Allah nanti sebelum kita akhiri kuliah kita, kita akan baca sama-sama
dan juga surah yang kita akan bincangkan. Surahnya pendek saja tentang kelebihan seluruh malam ibadah. Jadi ini pertama para jemaah. Baik, soalan timbul, habis kalau saya nak qiyamul lail dan saya pun nak baca ni juga, lagi bagus. Jangan pula kita tengok ni, okeylah, malam ini saya tak nak qiyamul lail. Apa pasal? Saya dah belajar ni ke Masjid Darul Makmur, baca ni dah cukup. Tidak para jemaah. Ini hanya nak menerangkan bagi mereka-mereka yang mungkin tidak dapat qiyamul lail atau orang yang mengantuk sangat. Orang yang keletihan, maknanya ada gantian dia, iaitu baca dua ayat terakhir Al-Baqarah. Tapi bagi mereka yang mampu bangun qiyamul lail dan baca sekali dua ayat terakhir Al-Baqarah tersebut. Ini satu tafsiran. Yang ada juga mengatakan, ini Masya Allah, ini lagi, antara yang hebat juga ni tafsiran, bahawa cukuplah dengan dua ayat terakhir Al-Baqarah tersebut an qiraatil Quran fil lailah, daripada membaca Al-Quran seluruh malam. Masya Allah. Kita ni nak baca, bukan kata nak baca seluruh malam Quran. Maknanya nak baca surah Al-Baqarah pun kadang-kadang kita pun tak mampu. Surah Al-Baqarah tu setengah kita memang rasa berat. Tapi untuk Rasulullah, untuk orang-orang soleh ni benda biasa. Qiyamul lail baca surah Al-Baqarah. Jadi di sini tafsiran kedua mengatakan yang Rasulullah sebut cukuplah dengan dua ayat terakhir Al-Baqarah tu, iaitu daripada membaca Al-Quran seluruh malam. Dan maknanya kalau kita, ni pun untuk mereka yang tidak mampu, mengantuk, keletihan untuk membaca Al-Quran pada waktu malam, bagi setengah-setengah orang yang ada mampu lepas main isyak tu dia baca sampai subuh. Ada. Kita mungkin dengar ni macam pelik, tapi di kalangan orang-orang salih ada yang lepas isyak dia terus sampai subuh baca Quran, qiyamul lail dan seterusnya. Jadi insya-Allah, tapi kalau gitu saya baca ni saya tak perlu baca Quran. Para jemaah, itulah saya terangkan tadi, baca ni juga baca Al-Quran bagi mereka yang ada masa, bagi mereka yang keletihan, penat, cukuplah dengan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini tafsiran kedua. Tafsiran ketiga menerangkan annahuma takfiyani min kulli su'. Cukuplah apabila dibaca pada malam hari, insya-Allah min kulli su', terselamat daripada keburukan malam tersebut. Kita ni kalau kita tengok Al-Quranul Karim, banyak berlaku ditimpa balak, bencana Allah Ta'ala berikan kepada kaum-kaum sebelum, banyak waktu malam, waktu subuh. Contohnya kaum Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam, kaumnya dibinasakan bila? Subuh, malam. Dan juga kaum-kaum yang lain dibinasakan pada waktu malam. Malahan kadang-kadang kita dengar berlaku sana sini, berlaku kadang-kadang na'udzubillah ni, kadang-kadang gempa. Macam-macam lah. Macam dulu sikit hari yang gempa dekat Aceh tu, kan lepas subuh apa berlaku. Itu yang orang tengah tidur. Jadi insya-Allah dengan membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, kafatahu, cukup, maknanya cukup dia dari terpelihara dia daripada segala keburukan malam tersebut. Kita pun tak tahu malam ni pun apa akan berlaku, kita tak tahu para jemaah, para penonton di rumah. Malam ni kita tak tahu apa yang akan berlaku. Hanya mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Banyak orang cakap ni dah akhir zaman itu, kita wallahu tawakal ala Allah. Kita bacalah dua ayat terakhir Al-Baqarah, mudah-mudahan insya-Allah selamat. Kalau kita pergi pun insya-Allah selamat juga. Amin ya rabbal alamin. Dan antara tafsiran yang menyebut kafatahu, cukuplah dia pada malam tu dengan dua ayat akhir Baqarah, minasyaitan, daripada gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Memang selalunya makhluk-makhluk halus ni kalau nak mengganggu kita banyak berlaku waktu malam. Sebab tu kita digalakkan. Malahan Rasulullah pun apabila malam-malam Rasulullah akan baca 3 kul. Ini untuk 3 kul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, untuk melindungi dia daripada kejahatan malam, kejahatan jin dan segala macam sihir. Dan malam ni memang satu perkara yang agak ganjil lah. Memang kita digalakkan untuk kita tidur. Doktor-doktor pun, Al-Quran pun sebut tentang malam ni untuk berehat.
Cuma ni pengalaman saya lah nak cerita pasal malam. Mungkin tuan-tuan, para jemaah pun ada pengalaman malam-malam jumpa itu, jumpa ni. Macam-macam jumpa lah. Saya banyak juga pengalaman malam-malam ni jumpa benda-benda ni lah. Cuma yang saya agak pelik satu berlaku ni pengalaman saya waktu tidur malam. Ya, kadang-kadang kita dah kepenatan, nak baca zikir, nak baca doa pun dah mengantuk, letak tu bom hilang terus. Gaib, tidur. Saya perasan jam 3 pagi. Saya tidur sedap, tidur tak tahulah tengah mimpi. Tiba-tiba saya boleh terdengar bunyi suara itu. Pukul 3 pagi. Itu. Saya terbangun. Ya Allah, tengah tidur sedap-sedap. Siapa pula kejut ni? Kuat ni. Saya tengok, mana ada orang. Jadi, ni memanglah. Sampai sekarang saya tak perlu. Lepas, punca pun saya gelapkan bilik. Memang selalu pengalaman juga, ada kawan pun cerita kalau dia gelapkan bilik dia tak ada lampu memang kena ganggu. Jadi lepas tu saya terangkan sedikit bilik tu dah tak ada lagi. Ini pengalaman satu kisah, tak apa saya keluar tajuk sikitlah. Ini berlaku di Mesir. Para jemaah ketika kita masih belajar di sana, kita kadang-kadang share bilik lah. Rumah nak sewa kita ni pun bukanlah orang kaya nak sewa rumah hebat-hebat. Rumah pun dah buruk-buruk, kita sewa je lah. Rumah lama-lama kat Mesir. Jadi satu ketika bilik itu saya dengan kawan-kawan saya tidur malam selalu saya buka lampu kecil lah. Hari itu saya tak ada dekat bilik itu, saya pergi tempat lain. Jadi kawan saya dia kata dia nak tidur dekat bilik saya lah. Selalu bilik 2 orang, kawan saya pun tak ada, saya pun tak ada. Ada orang ni dia kata dia nak tidur bilik saya. Okeylah tidurlah. Tapi dia tak buka lampu kecil. Dia gelapkan, dia lebih suka tidur gelap, bilik tu. Sekali malam-malam tu dia dengar orang bercakap dengan dia. Dia cakap Arab ni. Ni hantu Mesir. Dia cakap Arab, dia terbangun. Terus dia tak berani lagi tidur dekat bilik saya. Saya kata saya tak ada gangguan apa-apa. Tapi saya pun semenjak tu saya naik takut juga. Tapi selepas tu saya bilang dengan dia lah kalau boleh tidur buka lampu kecil. Lepas tu saya tidur tak ada apa-apa pula. Jadi ini malam-malam tu saya nak terangkan di sini, Rasulullah sebut dibaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari terpelihara daripada syaitan, daripada gangguan syaitan, jin dan sebagainya. Dan ini memang terbuktilah, saya pun alhamdulillah semenjak tu saya pun kalau boleh tidur ni kena baca-baca sikit. Dan mudah-mudahan tak ada gangguan. Dan dan lagi tafsiran menyebut bahawa termasuk semua sekali. Masya Allah. Mana ada yang menafsirkan, maknanya semua termasuk dia seperti ibadah Qiyamul Lail, dibaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, termasuk seperti membaca Al-Quran seluruh malam, termasuk juga terpelihara daripada keburukan malam tersebut, daripada macam-macam lah ujian, dan termasuk terselamat daripada gangguan makhluk halus, sihir dan sebagainya. Sihir pun kadang-kadang datang pun selalunya malam-malam. Sebab apa malam? Sebab makhluk ni tak tahulah Allah Ta'ala ciptakan. Ada orang kata gini lah, wallahualam betul ke tidak. Dia kata makhluk ni satu makhluk yang kurang cantik lah. Kita jangan cakap hodoh lah, hodoh tak elok lah. Kita kata makhluk ni kurang cantik, tak macam kita. Jadi mungkin juga ada yang kata sebab itu mereka sering pada waktu malam, sebab supaya kalau siang nanti kita ternampak mereka kurang cantik kan. Jadi waktu malam kita tak nampak mereka, nampak jauh-jauh, kadang-kadang atas pokok lah apalah. Pun ada masa-masa kelihatan cantik sekejap, tapi lepas tu tak cantik pula. Dia boleh cantik sekejap. Ni kita tak berapa tahu tentang makhluk ni, cuma yang berpengalaman ni ada beritahulah perkara-perkara tersebut. Jadi ini para jemaah tentang hadis man qara'a bil ayatain. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, kafatahu, cukuplah bagi dia. Dan inilah tajuk kita, 2 ayat 1 surah, kalau dapat dibaca sama-sama pada malam hari seperti ibadah seluruh malam. Jadi pertama kita fokus dahulu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sebab itu ayat ini tuan-tuan para jemaah perasan tak? Dalam majlis tahlil, doa selamat, majlis zikir, selawat, kadang-kadang ada dibaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan
Mungkin kita akan bertanya, selalunya dalam majlis tahlil, bukan dibaca 2 ayat ni, ditambah 3 ayat. Kan? Mungkin tuan-tuan hafal sebelum tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu. Baru sampai situ. Baik, soalan mungkin timbul. Di sini hadis menyebut 2. Habis kenapa dalam majlis tahlil dibaca 3 ayat? Ini sebabnya kerana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cuba menghuraikan ada hadis lain di mana Rasulullah pun ada menyebut kalau dibaca 10 ayat dalam surah Al-Baqarah terselamat dia daripada syaitan. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata 10 ayat Al-Baqarah itu apa dia? 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Kita dalam tahlil kan baca doa selamat. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Kemudian wa ilahukum ilahun wa la ilaha illahu rahmanur rahim. Dan 6. Kemudian apa? Ayat kursi. 7. 8, 9, 10. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Boleh faham tuan-tuan? Ini kerana ada orang tanya. Tahlil 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Hadis yang kita bincang ni 2 ayat. Jadi insya-Allah nak baca 3 pun lagi bagus. Semua ayat Al-Quran. Tapi kalau dah ada orang ni kadang-kadang dia letak kepala saja dia boom, gaib, tidur terus. Pernah saya jumpa lah ada kawan-kawan senang sangat tidur. Saya ni pula jenis susah tidur, tapi kalau dah mengantuk pun tidur juga. Jadi kalau jenis susah kita bacalah Quran, baca zikir dan antaranya jangan lupa 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni. Baik, antara kelebihan. Ini ni yang pertama, sebelum kita masuk tentang surah tersebut, kita lihat dahulu antara hadis-hadis lain menerangkan kelebihan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, iaitu antaranya hadis riwayat Imam An-Nasai dikata sebagai hadis sahih, iaitu fuddilna 'alan nas bi thalath. Rasulullah menyebut alaihi salatu wassalam, kita ni umat baginda diberikan kelebihan dengan banyak perkara lah. Jadi antaranya 3 ni. Apa dia pertama? Nabi sebut ju'ilatil ardu kulluha masjidan. Kita ni masya-Allah umat Rasulullah diberikan kelebihan, semua bumi ni kita boleh sembahyang. Kita boleh sembahyang kat sini, boleh sembahyang kat luar. Golongan ahli kitab, mereka tak boleh sembahyang tempat-tempat sembarang, melainkan dekat tempat ibadah mereka sahaja. Tapi kita nak sembahyang sini kat luar, kadang-kadang contohnya macam sembahyang Jumaat, ada masa-masa sampai penuh, melimpah ruah sampai belakang. Saya pernah satu kali sembahyang satu masjid, itu jam masjid tu belum renovation lah, saya tak perlu sebut masjid mana, terlewat sedikit, sekali Jumaat, itu jam cuti sekolah, punyalah ramai sampai dekat jalan raya. Saya bilang macam mana nak sembahyang ni, sembahyang Jumaat, sampai kat tempat jalan raya, orang jalan kaki itu, station bus. Masya Allah. Jadi, tapi tetap sah. Pasal apa? Ju'ilatil ard. Kita ni orang Islam, mana-mana tempat kita boleh sembahyang, dijadikan tempat masjid, boleh sembahyang. Melainkan toilet lah. Toilet tu bukan apa, tempat tu kotor. Satu lagi, para ulama pun terangkan makruh. Kalau tak hampa sebat, makruh kita sembahyang tepi jalan pun tak boleh. Pasal apa? Mengganggu orang nak jalan. Orang nak jalan lalang, kita sembahyang pula dekat Orchard Road, contohnya. Orang tu kita sembahyang itu. Ini makruh. Pasal apa? Mengganggu orang nak jalan. Kemudian kita boleh khusyuk ke sembahyang macam itu. Cari tempat yang selesa, selamat. Sah-sah tapi tidak elok lah. Kemudian antara kelebihan umat Rasulullah, bahawa dijadikan tanah kita ni boleh buat ambil air sembahyang. Mana boleh tayamum. Contohnya kalau kita tak ada air, kita boleh tayamum dengan tanah, tepuk. Tapi mungkin kita tak terbiasa dengan tayamum. Orang-orang Arab dah terbiasa. Pasal kadang-kadang air tak ada. Di Mekah kadang-kadang air terputus. Saya pernah satu ketika, tak apa, saya keluar tajuk sikit. Ini kisah lucu berlaku. Air terputus. Di mana ada jemaah baru pergi haji. Ini baru sampai ni. Nak pergi haji ni. Belum lagi pergi Arafah. Belum lagi melontar belum. Baru sampai. Kemudian ada yang buat haji tamatuk. Pada haji tamatuk dia dah umrah, dia tahlul, tunggu dah boleh bebas lah.
Sekali tengah mandi para jemaah, tengah shampoo ni, air terputus. Bayangkan, kawan saya pun dia kata, tolong. Jemaah dia, bilik dia tinggal seorang pula. Apa, dekat hotel. Dia macam apartment lah. Dia minta tolong, air tak ada. Dia tengah pakai shampoo, tengah bersabun, tak ada air, putus air. Kesian. Jadi, sebab itu tuan-tuan para jemaah di rumah, kalau pergi umrah, pergi haji, terutama haji lah. Tujuan orang tengah million orang. Kadang-kadang air tak cukup ke apa. Pastikan apabila kita mandi, kena ada simpan air sedikit lah. Jadi kalau air terputus, ada air dalam baldi boleh. Jangan sampai bershampoo semua tak ada air habis semua. Jadi para jemaah rahimakumullah, kelebihan kita, tanah kita boleh buat tayamum. Tepuk biasa dan kita sapu. Jangan tepuk terus sapu. Ada orang tak tahu dia tepuk tanah dia sapu. Tak. Tepuk gini, buang pasir-pasir sikit. Lepas tu baru sapu. Kalau tepuk sapu berdebu lah muka tu. Itu yang cantik sikit wajah kita tu. Baik, antaranya juga kelebihan umat Rasulullah, kita punya saf sembahyang ni sama seperti saf para malaikat bersolat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sembahyang ni, saf ni sama macam para malaikat. Sebab itu kita ni sebenarnya bersembahyang ada malaikat bersama. Sebab malaikat pun sama-sama sembahyang dengan kita. Sebab sembahyang mereka dan kita sama, saf. Sebab itu ada satu, ni kisah juga saya nak cerita pengalaman Ustaz Ismail Kamus. Allah yarham Ustaz Ismail Kamus, mungkin tuan-tuan kenal. Dia pun cerita pernah berlaku, dia cerita kisah benar, pernah berlaku dekat KL katanya satu masjid sembahyang subuh. Surau tu masjid tu memang jarang orang datang subuh. Selalu datang pun makmum 3-4 orang dengan imam. Jadi satu ketika imam tu sembahyang subuh, dia bacalah waladdallin amin. Tiba-tiba makmum penuh belakang. Amin. Tadi yang datang makmum 3 orang. Tapi amin ramai. Imam pun dah takut, imam pun lari dah. Tengok imam lari, makmum pun cabut lari. Jadi ini Allahyarham Ustaz Ismail Kamu cerita, katanya cerita benar. Ini makna memang subuh dia yatanawabun. Hadis ada sebut waktu subuh, waktu asar, malaikat ni tukar shift. Yatanawaban, makna mereka bertukar, istilah kita lah, tukar shift. Jadi waktu subuh ni memang ramai malaikat, waktu asar pun ramai. Cuma kita tak nampak lah. Kalau nampak pun susah juga, takut kita. Lebih baik kita tak nampak. Biasa sudah, hidup macam biasa. Jangan nak jadi orang yang hebat, nampak-nampak nanti kita jadi takut sendiri. Dan antaranya juga iaitu kelebihan, iaitu wa utitu haula'il ayat min akhir suratul Baqarah min kanzin tahtil arsh. Dan antara kelebihan kita ni umat Rasulullah dikurniakan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang datangnya daripada kanzun, khazanah kekayaan Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala, satu makhluk Allah Taala yang paling besar. Tuan-tuan, pernah tak kita tanya, makhluk Allah Ta'ala yang paling besar apa? Mungkin kita kata, alam ni matahari, Al-Kursi pun satu makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Tapi yang paling besar, yang paling luas, Arsyur Rahman, singgasana Allah Ta'ala. Dan di situlah, di bawahnya terletaknya syurga Firdausil A'la. Bayangkan, ya Arsyur Rahman adalah luas. Di bawahnya terletak syurga Firdausil A'la, maknanya luas sekali syurga Firdausil A'la. Itu sebabnya syurga ni dalam Al-Quran sebut khalidina fiha, kita akan kekal. Pasal apa kekal? Pasal apa syurga ni terlalu luas. Nak pergi satu tempat ke satu tempat, bukan macam kita nak pergi London ke nak pergi Afrika ke naik kapal terbang 2-3 jam, tak. Dia perjalanan trilion tahun. Nak patah balik trilion. Umur kita pun tak habis. Sebab itu para jemaah, dalam syurga tak ada tidur. Kita tak ada tidur dalam syurga. Apa pasal? Ada orang tanya juga. Sebab Allah Ta'ala inginkan kita nikmati syurga tersebut. Kalau dah tidur, banyak masa terbuang. Lepas tu dia terlalu luas. Jadi inilah maknanya akhir surah Al-Baqarah datangnya daripada khazanah kekayaan Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya masuk surah, satu lagi antara hadis-hadis tentang akhir surah Al-Baqarah ni,
Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi bahawa sahabat Nabi SAW telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ayat di dalam kitabullah Al-Quran yang baginda suka dikurniakan kepadamu dan umatmu?" Maka dijawab oleh baginda, akhir surah Al-Baqarah. Kerana ia adalah simpanan khazanah rahmat di bawah arsyullah, Arsyur Rahman, yang mana ayat ini tidak meninggalkan apa-apa kebaikan di dunia dan akhirat, melainkan ayat ini meliputi segalanya. Dan begitu juga riwayat Ibnu Mardawi menyebut sesungguhnya penutup surah Al-Baqarah adalah khazanah kekayaan. Al-Kanzun diberikan kepada Nabi kamu yang datangnya dari bawah singgahsana Arsyur Rahman. Dan seterusnya para jemaah. Jadi ini kelebihan besar. Cubalah selepas ini kalau mampu sebelum tidur ni, malam pun insya-Allah kita akan baca sama-sama. Ada masa lagi 10 minit lagi ni, kita Isyak 8.26 kita akan baca sama-sama. Baik, sebelum saya nak terang apa surah tadi, kita lihat sikit ambil masa 1-2 minit tentang kenapa ayat ini kelebihan luar biasa. Sebab apa para jemaah? Saya pun kadang-kadang perhatikan makna ayat ini seperti macam biasa. Tapi baru-baru ni saya terlihat beberapa YouTube. Sekarang Alhamdulillah kita boleh tengok berapa banyak orang masuk Islam kerana YouTube para jemaah. YouTube banyak orang masuk Islam. Dan satu lagi yang menarik, ada orang ni dia interview dia pergi Palestin. Dekat kawasan Jerusalem, dia tanya orang-orang Yahudi kat sana. Dekat YouTube ada. Jadi dia tanya dalam bahasa Inggeris, ada tanya bahasa Yahudi, dia terjemahkan bahasanya. Dia tanya kepada orang-orang Yahudi, what do you think about Jesus? Apa pendapat kamu tentang Nabi Isa lah? Jadi tuan-tuan kalau lihat dekat YouTube, orang-orang Yahudi kata, banyak yang kata, who is Jesus? Dia macam kita ni macam, ya Allah, tidakkah Nabi Isa ni daripada Bani Israel? Macam kita ni, macam contoh Hang Tuah. Kita hormati Hang Tuah ni pasal dia bangsa Melayu. Walaupun dia ada masalah sikit atau masalah raja, taat pada rajanya secara yang... Tapi tetap kita hormat dia Hang Tuah. Tapi ni Nabi Isa daripada Bani Israel. Patut mereka tahu, ni seorang yang baik. Tapi mereka macam merendah-rendahkan kedudukan Nabi Isa. Ada yang kata, who is nothing to do with us. Dia hanya ikut Nabi Musa. Kita kalau cakap macam gitu orang Islam, boleh gugur iman kita. Jadi baru saya perasan, kemudian ditanya kepada orang-orang Nasrani, kamu apa pendapat kamu tentang Muhammad, Nabi Muhammad? Mereka cakap ada yang kurang elok lah. Jadi apabila saya lihat tu, barulah saya perasan betapa hebatnya ayat Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kitalah satu-satu umat yang mana kita beriman kepada seluruh para nabi, memuliakan para nabi, beradab dengan seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau sekiranya kita beriman kepada Nabi Isa tapi kita tak ada adab kepada Nabi Isa, tak ada adab kepada Nabi Musa, boleh gugur iman kita. Inilah kelebihan menunjukkan umat Rasulullah ni, masya-Allah, menghormati para nabi-nabi yang lain, walaupun bukan bangsa Arab, walaupun bukan bangsa Melayu, walaupun mereka Bani Israel, kita hormat sebagai seorang nabi. Baik, sekarang kita masuk berkenaan surah pula. Kalau boleh malam, nanti insya-Allah kita baca sama-sama 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kita baca dengan satu surah yang ringkas. Surahnya para jemaah mungkin tuan-tuan kita pun dah tahulah. Kita sering baca, tapi sering kita perlekehkan, kadang-kadang kita pun sering terlupa. Apa dia surah tersebut? Iaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan ini dalam buku Pahala Hidup 7,000 Tahun ada disebut, saya pun lupa muka surat berapa. Ini dia dalam muka surat 157. InsyaAllah nanti buku ni pun kita akan tengok keadaan agak-agak dah stable, COVID ni dah, kita akan terus belajar lah. Sebab saya bimbang nanti start balik, tutup balik kelas. Start balik, tutup balik. Jadi kita ulang kaji sajalah. Jadi di sini Rasulullah memberitahu alaihi salatu wassalam, siapakah di antara kamu merasa letih untuk membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah tanya siapa-siapa sahabat-sahabat yang boleh baca
1/3 Al-Quran dalam satu malam. Termasuk maknanya 1/3 surah Al-Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-Na'am, panjang. Sahabat-sahabat pun tahu panjang. Jadi mereka bertanya bagaimana membaca 1/3 Al-Quran malam. Tak mampu. Maka Rasulullah memberikan khabar gembira bagi kita. Qul huwallahu ahad. Thuluthal Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Surah Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Maknanya bagi mereka yang tidak mampu nak baca 1/3 Al-Quran pada malam hari, mungkin ramai pun tak mampu. Cukup dengan Qul huwallahu ahad diberikan pahala seperti 1/3 Al-Quran. Maknanya kalau kita baca 3 kali, insya-Allah mudah-mudahan seperti seluruh Al-Quran. Ini Rasulullah berikan kelebihan. Tapi ada di kalangan kita, nanti tu yang susah ni. Rasulullah tidak galakkan. Benda-benda kebaikan ni jangan suka dilewat-lewatkan. Baca saja, ingat baca saja. Kalau terlupa tu lain lah. Jadi ini antara kelebihan di mana Rasulullah menyebut 1/3 Al-Quran. Sebab itu kadang-kadang saya pernah dalam satu sembahyang, ini jarang dengar, tapi kalau tuan-tuan melihat ada imam baca, jangan terperanjat. Pasal apa? Ini dibolehkan lah. Kadang-kadang imam ni dalam sembahyang berjamaah, contohnya sembahyang Isyak ke Maghrib, lepas Fatihah pada rakaat kedua, dia akan baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Dah habis? Sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia memang tak salah. Cuma kadang-kadang ada jemaah ni macam tak selesa lah. Kenapa baca 3 kali? Banyak surah-surah yang lain baca 3 kali. Sebenarnya boleh. Tapi sebagusnya lah kalau gitu imam kasih tahu. Supaya makmum faham lah. Saya baca 3 kali ni sebab kelebihan sekian-sekian. Dia tak salah. Cuma jangan selalu sangat buat. Kalau selalu sangat nanti orang komplain pula. Banyak lagi surah lain baca lah. Ayat-ayat lain, surah-surah lain. Jadi ini mungkin kita di rumah boleh buat. Sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu seorang-seorang. Contohnya kita boleh lepas Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali dalam sembahyang. Malahan kalau baca Quran dalam sembahyang lebih besar pahalanya daripada baca Quran di luar sembahyang. Ini pun ada hadis. Jadi insya-Allah dah hampir 8:20 minit ni. Sebelum kita baca sama-sama, saya nak terangkan juga ada lain lagi kelebihan-kelebihan Qul huwallahu ahad selain daripada 1/3 Al-Quran. Mana kalau kita baca 3 kali insya-Allah seperti ibadah seluruh malam. Satu lagi saya ringkaskan antara kelebihan-kelebihan surah Al-Ikhlas ni. Ni ada satu buku saya terbaca, buku ringkas tentang kelebihan-kelebihan luar biasa surah Al-Ikhlas. Antaranya memberi tenaga orang yang berpuasa. Tuan-tuan kalau rasa ketika berpuasa rasa letih dan sebagainya, baca Qul huwallahu ahad, insya-Allah memberikan kita tenaga. Yang kedua, terpelihara daripada bencana. Perbanyakkan insya-Allah terpelihara daripada bencana. Sebenarnya ada kisah-kisah tapi saya ringkaskan kerana masa. Yang ketiga, dijauhi dari dengki orang lain kepadanya. Hari ini kita tak tahulah. Kadang-kadang depan bagus, belakang ya Allah. Jadi kita bersangka baik sajalah. Cuma surah Al-Ikhlas insya-Allah menjauhkan kita daripada sifat-sifat dengki, sifat-sifat hasad manusia yang lain. Yang keempat, antara yang hebatnya menundukkan orang. Tiba-tiba surah ni dia terangkan lam yalid walam yulad. Terperanjat mereka. Tuhan tu tidak melahirkan beranak dan tidak memberanakkan. Tidak beranak. Jadi mereka akhirnya mereka buat kajian Islam, mereka masuk Islam. Baik, sebelum kita baca sama-sama, insya-Allah mudah-mudahan insya-Allah diberikan seperti ibadah seluruh malam. Kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dan kemudian Qul huwallahu ahad kalau sempat 3 kali dengan niat ya Allah mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat para jemaah sekalian sama-sama mendapat kelebihan ibadah seluruh malam. Siapa yang mampu? Baik, kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi.
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.